Bagaimana nak melabur dengan 10,000? 10,000 tu bukan besar sangat kan? Tapi juga bukan duit yang kecil. Tapi kalau korang tahu macam mana melabur 10,000 tu dengan betul-betul, tu boleh berlipat-lipat ganda jadi 20,000, 30,000 ataupun 80,000. Jadi dalam video ni kami akan bincang 5 cara untuk melabur dengan RM10,000. Oh, tapi sebelum tu bacakan ni dulu ya. Pertamanya, unit trust. Pasal unit trust atau mutual fund ni memang selalu dibincangkan. Aku percaya banyak orang pernah jumpa dengan ejen-ejen atau penasihat kewangan yang cuba jualkan pelaburan unit trust kepada korang kan? Jadi, apa sebenarnya unit trust ni? Bila korang melabur dalam unit trust, duit korang dimasukkan ke dalam satu dana dan duit dalam dana tu akan diguna untuk melabur ke dalam pelbagai aset seperti saham, bonds dan pelbagainya. Dan siapa yang mengurus pelaburan ni? Inilah bila korang invest dalam unit trust, duit anda diuruskan oleh seorang pengurus dana profesional. Tanggungjawab pengurus dana ni adalah untuk menjana keuntungan melalui aktiviti jual beli saham ataupun bonds menggunakan duit yang ada dalam dana tu. Lepas tu, keuntungan akan diagihkan kepada para pelabur melalui dua cara. Cara pertama, kenaikan NAV iaitu Net Asset Value ataupun dikatakan harga satu unit. Contohnya, bila masa korang invest, mungkin harga seunit hanyalah RM1 seunit je. Tapi lepas beberapa bulan, bila dapat keuntungan, dia akan jadi RM1.20 satu unit. Itulah dikatakan pulangan 20% dari cara NAV. Cara kedua, dividen, iaitu unit bonus yang akan diberi kepada para pelabur. Sebagai contoh, bila korang invest, mungkin korang hanya beli 1,000 unit dan lepas setahun, dana tu dapat keuntungan dan isu dividen kepada korang 200 unit sebagai dividen. Itulah return 20% dalam cara dividen. Robo-advisor. Macam mana kalau korang nak invest tapi tak nak bayar komisen yang tinggi-tinggi kepada ejen atau penasihat unit trust? Inilah korang boleh consider guna robo-advisor. Robo-advisor ni dia macam ejen atau penasihat digital. Jadi tak perlu bayar komisen yang tinggi sangat lah. Di Malaysia sekarang terdapat pelbagai jenis robo-advisor yang korang boleh pilih. Seperti ni. Kebanyakan robo-advisor melabur dalam ETF iaitu Exchange Traded Funds. Dia hampir sama dengan unit trust tau. Tapi cara pengurusan dana tu lebih pasif. Dia tidak menjual beli saham dengan aktif sangat. Dia hanya ikut indeks saham je. Okey, tak apa. Kalau tak faham, bolehlah tengok video kat sini nanti. So, bila korang guna robo-advisor, dia akan membantu korang pilih ETF yang patut korang invest berdasarkan profil risiko dan maklumat korang. Tapi dengan robo-advisor ni tak adalah seorang penasihat kewangan atau ejen yang duduk dengan korang dan dengar pasal masalah kewangan korang ataupun explain soalan-soalan yang korang ada. Jadi dia kuranglah sikit human touch ya. Kalau nak apa-apa support untuk robo-advisor, korang perlu telefon talian customer service sahajalah. Dan kerana kamu tidak perlu guna ejen atau penasihat kewangan, robo-advisor tu korang pun tak perlu bayar komisen yang banyak. Biasanya robo-advisor hanya charge yuran yang rendah berbanding dengan unit trust. Ada robo-advisor yang hanya charge 0.2% je berbanding dengan unit trust yang biasa dia akan charge 5%. Jadi kalau korang jenis yang suka DIY investment dan tidak perlu human touch daripada ejen-ejen atau penasihat kewangan, robo-advisor tu memang sesuai untuk korang. Crowdfunding. Pernah tak fikir kalau korang boleh jadi pelabur awal Uber, Facebook atau Airbnb? Tentu kaya gila sekarang kan? Kalau nak jadi macam tu, boleh cuba crowdfunding. Tentang crowdfunding tu, bolehlah tengok ibu bapa Jeff Bezos, pengasas Amazon. Mereka melabur sebanyak $245,000 ke dalam Amazon bila Jeff Bezos mula perniagaan tu. Dan kini pegangan mereka dah melebihi 30 bilion USD. Woi, gila kan? Daripada 200 lebih ribu sampai 30 bilion. Bro, relax dulu. Jangan pergi terus melabur dalam crowdfunding sekarang. Ingat, ada risikonya. Kadar pulangan yang tinggi datang bersama dengan risiko yang tinggi. Perlu tahu, bukan semua peluang pelaburan kat crowdfunding akan jadi the next Facebook atau Google atau Amazon. Ingat ni, 90%
sekian bisnes akan gagal pada 3 tahun pertama. Jadi ingat, walaupun ada potensi pulangan yang sangat tinggi, dia juga ada risiko yang sangat tinggi. You juga boleh hilang semua duit dalam crowdfunding. Ada risikonya. Sekarang ada banyak platform crowdfunding di Malaysia dan inilah platform-platform yang terkawal di Malaysia sekarang. Cryptocurrency itu adalah sejenis mata wang yang tidak dimiliki oleh sebarang bank ataupun individu ataupun negara. Tahu tak? Duit korang yang milik sekarang, yang ringgit Malaysia, dibekalkan oleh kerajaan Malaysia dan dia hak milik negara Malaysia. Dan USD itu dibekalkan oleh Amerika Syarikat dan dia hak milik Amerika Syarikat. Sekarang, banyak orang samakan Bitcoin dengan emas. Kenapa kata macam tu? Ni perlu faham sikit tentang emas. Emas dikatakan satu aset yang kalis inflasi kerana bekalannya terhad. Tak ada orang, tak ada negara boleh print lebih emas daripada yang sudah ada. Dan Bitcoin tu, dia juga ada had bekalan sama dengan emas. Dikatakan dalam dunia ni hanya akan ada 21 million Bitcoin yang akan dibekalkan dalam pasaran. Disebabkan tu, Bitcoin dikatakan sama dengan emas dan ada ciri-ciri kalis inflasi. Kini semakin banyak institusi kewangan dan syarikat yang besar-besar mula melabur dalam cryptocurrency. Tapi ingat, berhati-hati juga. Sebenarnya cryptocurrency tu memang volatile gila. Dia boleh naik tinggi-tinggi dalam satu hari, lepas tu nilai dia boleh jatuh gila dalam satu hari juga. Jadi dia dikirakan investment yang risiko tinggi ya. Kalau nak invest dengan kripto, silalah belajar baik-baik dan faham baik-baik tentangnya. Akhirnya, kami mesti bincang pasal pelaburan saham. Saham ni boleh membawa pulangan yang lumayan. Tengoklah toko-toko macam Warren Buffett, Charlie Munger ataupun Katie Wood sekarang. Memang kaya sebab pelaburan saham. Tahu tak? Kalau korang melabur RM1,000 dalam saham Tesla pada tahun 2016, hari ni pulangan korang 20 kali ganda. 1,000 tu sudah jadi 20,000 dah. Tapi ingatlah, kalau nak melabur dalam saham, memang kena rajin sikitlah berbanding dengan unit trust atau ETF tu. Korang perlu belajar macam mana baca dan mengkaji penyata kewangan. Selain tu, kalau korang nak pilih saham yang cun, korang juga perlu faham apa tu modal bisnes syarikat tersebut, macam mana mereka menjana keuntungan dan sebagainya. Satu cara yang paling senang adalah mula dengan syarikat yang korang kenal sangat. Fikirlah, apa yang korang minum pagi ni? Ada tak minum Nescafe ataupun Milo? Kalau ada, korang boleh pergi belajar tentang saham Nestle. Ada tak selalu tengok video YouTube? Saham Google kamu boleh belajar. Ada tak guna Apple punya produk? Kalau ada, korang juga boleh belajar tentang saham Apple. Ada tak kawan guna WeChat? Kalau ada, boleh fikirkan saham Tencent. Ingatlah, sekarang pelaburan saham bukan saja terhad kepada pasaran Malaysia. Kerana ada kuasa internet, banyak broker yang korang boleh guna untuk melabur dalam pasaran saham negara lain seperti US. Mungkin korang fikir 10,000 tu hanya 2,500 USD je selepas tukar kepada USD kan. Dan tak banyak saham yang korang boleh beli dengan 2,500 USD kerana amount tu kecil kan. Betul tu. Tapi sekarang ada broker yang macam eToro ataupun IBKR yang membolehkan orang membeli saham pecahan. Ni bermaksud you tak perlu beli satu unit saham pun. Boleh beli 0.05 unit saham. Contohnya, kalau saham A tu berharga 2,000 USD satu unit. Macam mana nak beli kan? Dengan fungsi saham pecahan, korang bolehlah beli ikut kemampuan korang. Contohnya, kalau korang hanya ada 200 USD, korang boleh beli 0.1 unit saham A yang berharga 2,000 USD satu unit. So, gunalah broker yang boleh membenarkan pelaburan saham melalui saham pecahan. Ini memang boleh banyak membantu pelaburan anda. So, dah tahu macam mana nak melabur 10,000 kan? Yang mana korang rasa korang akan pilih? Bagi tahu kami dekat komen ya.